tu memberi makna alat untuk kita bersugi ataupun perbuatan menggosok pada gigi. Pada syarak ialah isti'malu 'ud min arakin. Arak kayu, ranting kayu. Ud ni ranting kayu lah, daripada kayu arak, au nahwi, ataupun yang sama sepertinya. Ya, tak kisahlah kayu apa pun, yang boleh gunalah kayu jambu ke, kayu kemuning ke, kemuning pun lembut juga. Dan kalau orang Arab banyaknya dia guna kayu arak ataupun kayu zaitun. Kayu zaitun. Kayu zaitun lebih pahit dan juga dia lebih baik untuk gigi katanya lah. Ushnan, ataupun ushnan. Ushnan ni juga ialah jenis kayu. Jenis kayu. Jadi penggunaan ranting kayu sama ada daripada arak ataupun yang sama sepertinya, seperti ushnan, fil asnan, pada gigi, wa ma haulaha, dan sekelilingnya, li'idhabi taghayyuri, untuk menghilangkan bau mulut, dan yang seumpama dengan dia, sisa makanan dan begitu juga yang lain-lain. Wasti'maluhu mustahabun fi kulli hal, penggunaannya itu sunat dalam setiap keadaan, mutlaqah, secara mutlak. Kama qalahu ar-Rafi'i, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, inda salat wa ghairiha, sama ada penggunaan tadi itu ketika untuk solat ataupun selain daripada solat. Lisihhatil ahadis, kerana berdasarkan hadis yang sahih, fi istihbabihi kulli waqti, sunat penggunaannya itu pada setiap waktu. Baik, inda kulli salah ni kita kena faham bukan makna dekat-dekat nak semayang. Dalam matan hadis pun disebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Tapi pada masalah wudu, fi kulli wudu. Sebab apa? Pada solat guna inda, pada wudu guna fi. Sebab apa tu? Pada solat guna inda, pada wudu guna fi. Inda ni memberi makna dan faham kepada kita ada selang waktu. Sugi tu ada selang waktu, bukan dekat-dekat nak takbir baru nak sugi. Mazhab Maliki kita buat macam tu, hukum dia makruh. Mazhab Maliki, betul tak? Ustaz salah ni. Maghribi, di Maghribi dia tak sugi dekat semayang sebab mazhab Maliki makruh. Bawa kayu sugi tu pun dia kata makruh. Nampak? Orang tak suka. Jadi mengikut mazhab Maliki, sugi tadi tu pada waktu wudu. Pada waktu wudu. Sebab tu hadis pada wudu dia guna fi, pada solat dia guna inda. Ada seseorang dia datang jumpa kita, Ustaz, saya seronok Ustaz dah mengajar fiqh semua ni, tapi saya satu je tak best, sebab Ustaz tak sugi sebelum takbir. Kan sunnah sugi sebelum takbir. Jadi macam mana Ustaz tak amalkan sunnah? Dia memang ni sekiranya tabligh sikit kita tak kisah tu. Kita kata bang, dia hadis tadi guna inda, bukan guna fi kulli salat. Kalau fi kulli salat dekat-dekat sembahyang baru kita sugi. Tapi bila guna inda bermaksud ada selang waktu. Baik, ayat Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kamu ketika mana pergi ke masjid. Jadi kita ni pakai baju di rumah kan, kita pergi bulat-bulat dia pakai baju di masjid. Kita pakai baju di rumah, kemudian baru kita pergi masjid. Itu maksud khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang elok ketika mana kita hadir ke masjid. Bukan kita hadir ke masjid dulu baru ambil pakaian elok. Bukan macam tu. Maka inda tu dia ada selang waktu. Maka begitulah juga bila inda kulli salah bermaksud
ada selang waktu. Perbuatan sugi itu bukan dekat-dekat nak takbir baru kita bersugi. Sekalipun memang ada kaul yang mengatakan sunat, ya, tetapi kalaulah waktu kita berwuduk tadi kita dah bersugi, maka itu juga sudah masuk dalam maksud ya, tuntutan sunat pada sugi ketika mana kita nak solat, ya, maka dah masuk pada tuntutan sunat tadi. Illa ba'da zawali ay zawali syamsi wa huwa mailiha an kabidis sama, ya, kecuali yang tak sunat ni sesudah gelincir matahari, iaitu condongnya matahari daripada kabidis sama. Kabidis sama maksudnya tengah-tengah langit, ya, bermaksud matahari dah condong masuk waktu zuhur. Fa innahu hina idzin yukrahu tanzihan isti'malu, maka pada ketika itu makruh dengan makruh tanzih penggunaan sugi lisaimi bagi orang yang berpuasa, walau naflan, walaupun puasa sunat, ya, walaupun puasa sunat hukum dia makruh. Makruh yang digalakkan kita menjauhkannya, sebab tiap-tiap makruh ni benda yang tak disukai, ya. Makruh tanzih lah, makruh yang digalakkan untuk kita meninggalkannya, ya. Kalau makruh tahrim ni dia dah hampir-hampir kepada haram, ya. Dia hampir-hampir pada haram, bahkan ada kaul yang mengatakan haram, macam tu. Walau naflan li khabari sahihain, walaupun puasa itu puasa sunat berdasarkan riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, la khulufu fami as-saimi atyabu indallah min rihil miski, ya, bau, ya, yang ada pada mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada rihil miski, daripada haruman kasturi. Khuluf itu taghayyuru, berubahnya raihatul fami. Maksud khuluf di sini ialah berubahnya bau mulut. Wal muradu bihi al-khulufu ba'da zawal, yang dimaksudkan perubahan ataupun bau mulut tadi itu ialah selepas daripada gelincir matahari. Kalau perubahan itu sebelum gelincir matahari, masih lagi sunat untuk kita bersugi. Okey, nak tanya ustaz-ustazah ni, bersugi makruh bagi orang yang berpuasa ketika mana gelincir matahari. Manakala bersugi untuk solat, hukum dia sunat. Kan bertembung tu, bertembung dua perkara, dua perbuatan tetapi berbeza hukum. Satu makruh, satu sunat. Pakai minyak wangi, hukum dia sunat. Tapi kalau dengan saat kita sedang berpuasa, selepas daripada zawal, juga makruh kita pakai harum-haruman. Kenapa? Sebab untuk kita menzahirkan syiar puasa tadi, sebab harum-haruman juga merupakan salah satu daripada kita katakan kesukaan nafsu, maka pada ketika itu memakai harum-haruman juga bagi orang yang berpuasa makruh. Kita nak pergi sembahyang Jumaat pakai harum-haruman sunat, hari Jumaat kita puasa, nak pakai harum-haruman sebab puasa makruh, tapi pergi Jumaat pakai harum-haruman sunat. Maka kita nak dahulukan yang mana? Apabila tanaqud al-ahkam, bila bertentang dua hukum ni pada satu perkara yang sama, ni pun kita kena tengok pada kaedah-kaedah fiqh. Ulama mengatakan taqdimun nuqsan
anis ziyadah, dahulukan yang kurang pahala daripada yang sifatnya tambahan pahala saja. Kita pergi sembahyang Jumaat, kalau kita tak pakai minyak wangi pun pahala Jumaat kita kurang tak? Tak kurang. Tetapi dalam keadaan kita sedang berpuasa, kalau kita pakai minyak wangi, pahala puasa kita kurang. Sebab dalam takrirat dia sebut tiap-tiap yang makruh itu mengurangkan pahala. Tiap-tiap yang makruh mengurangkan pahala. Ya, maka pada ketika itu pakai minyak wangi mengurangkan pahala puasa. Ya. Sedangkan kalau tak pakai minyak wangi pergi Jumaat kita tetap sah dan pahalanya juga tetap sama, sempurna. Begitulah juga bersugi-sugi ketika mana kita nak solat, hukumnya sunat, tapi sifatnya ziyadah saja, hanya pahala tambahan saja. Ya, tetapi kalau bersugi saat kita berpuasa selepas daripada zawal mengurangkan pahala. Pada ketika itu kita hendaklah taqdim an-nuqsan, ya, anis ziyadah. Itu kaedah yang kita kena pegang. Ya. Itu kaedah-kaedah macam tu kita kena ingat lah. Nanti sebab apa kita akan jumpa dalam banyak bab. Ya, bila kita berinteraksi dengan nas-nas hukum ni, kita kena tengok macam tu. Macam tu juga ya, taqdimu ad-dayyi' anil wasi', dahulukan yang sempit daripada yang luas. Perkara sama, baca Quran sunat, jawab azan sunat. Ya, baca Quran sunat, jawab azan juga sunat. Kita tengah duk baca Quran, tiba-tiba azan, maka baca Quran itu wasi', waktu sunat dia luas. Bila-bila masa kita boleh baca. Jawab azan waktunya baik, sempit. Kalau tak jawab waktu tu, tak ada dah waktu untuk jawab. Ya, mana boleh habis baca Quran dijumpa Bilal, tolong azan saya tak tempat jawab tadi. Tak ada macam tu. Ya, dah habis dah waktu. Ya, untuk kita jawab. Maka waktu jawab azan tu sempit. Ya, kedua-duanya sunat, bertembung ni, bertembung dua sunat. Mana satu yang luas, mana satu yang sempit. Maka pada ketika itu dahulukan yang sempit daripada yang luas. Utamakan jawab azan dulu, habis jawab azan sambunglah baca Quran ataupun ganti pada waktu yang lain, sebab waktu dia luas. Ya. Hadir jamuan, ya, open house, Aidil Fitri, waktu dia luas ke sempit? Kita dijemput untuk jamuan, ya. Hukum hadir tadi itu sunat kan? Sunat. Puasa Aidil Fitri hukum dia sunat, betul? Ya. Mana waktu yang luas antara puasa dengan hadir? Puasa dengan hadir jamuan. Ya. Tanya Ustaz Salam ni. Ya. Macam mana? Oh, mazhab Maliki makruh, Ustaz. Makruh mazhab Maliki itu kalau buat wisal. Ada orang pinakal mazhab Maliki tapi dia tak tengok ulasan ulama-ulama Malikiyah. Ulama-ulama mazhab Maliki memang kata, Imam Malik kata makruh kalau sambung raya kedua tu terus puasa. Ya, supaya jangan orang-orang jahil beranggapan Ramadan belum habis. Ya, dia pergi mengembala kambing, pergi mana ya, hari raya dia tak balik lagi. Hari raya kedua dia balik, Ramadan ada lagi, janganlah raya. Ya, sebab dia tengok semua orang puasa. Itu yang Imam Malik kata makruh. Adapun berpuasa sesudah beberapa hari Ramadan, beberapa hari Syawal, maka Imam Malik kata sunat. Sunat juga. Jadi jangan duk fitnah Imam Malik kata makruh, kami ikut mazhab Maliki. Tak puasa sebab makruh. Ya. Makruh tadi tu kalau wisal, kalau bersambung langsung. Ya, raya kedua terus berpuasa. Baik.